Tuan-tuan yang dah masuk, tolong share tuan-tuan berada di mana, bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan apa ni, line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Dan tolong share tuan-tuan, please, tolong saya share. Share di FB masing-masing. Biarlah ramai orang tahu apa makna ataupun apa penafsiran surah Yasin ni, bagaimana secara teknikal dia. Ada banyak yang kita boleh ambil daripada surah Yasin ni, tuan-tuan. Silakan. Jemput masuk, jemput masuk. Hari ni kita bahas surah Yasin ayat yang ke-13. Silakan, silakan jemput masuk, jemput masuk. Khabar tuan-tuan, sihat? Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan dipermudahkan Allah ya. Silakan, silakan jemput masuk, jemput masuk. Tuan-tuan yang dah masuk ni dah start tahajud ke belum? Yang mana belum start, tolong start tuan-tuan, start tahajud ramai-ramai. Biarlah ramai pelajar-pelajar Al-Furqan ni, pelajar-pelajar kita ni semua terdiri daripada golongan ahli tahajud. Allah Ta'ala nanti pemudahkan tuan-tuan semua untuk faham Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah pemudahkan saya untuk menjelaskan ataupun mengajar tuan-tuan lain. Saya ni menumpang rahmat Allah melalui tuan-tuan je sebenarnya. Saya yang mengajar, tuan-tuan yang rajin tahajud. Jadi kita satu grup nanti kita Allah Ta'ala akan berkati dan rahmati, insyaAllah. Jadi ahli tahajud ni macam-macam kelebihan dia tuan-tuan. Tuan-tuan dengarlah ceramah ataupun kuliah ustaz yang fokus pada perkara tersebut. Silakan, silakan jemput masuk, insyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Silakan, silakan. Silakan, silakan jemput masuk. Siapa yang baru join, terima kasih. Mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan untuk faham ayat-ayat Al-Quran. So melalui surah Yasin yang kita bahaskan ni, ya boleh menjadi titik tolak daripada tuan-tuan untuk memahami Al-Quran ni. Tuan-tuan kalau rajin, tuan-tuan hafallah surah-surah baru. Walaupun kita dah agak berumur, tuan-tuan surah-surah yang tuan-tuan belum hafal tapi dah biasa-biasa dengar, panjang-panjang sikit track lah. Jemput masuk, silakan, silakan. Jadi kalau tuan-tuan hafal Quran, ya, hafal ayat-ayat ni, sebenarnya itu jadi motivation ataupun semangat untuk tuan-tuan untuk solat malam tau. Sebabnya dalam solat malam tu selalu orang murajaah ayat Quran yang dia dah hafal kan. Jadi lagi banyak surah yang tuan-tuan hafal, lagi seronok tuan-tuan solat tahajud. Lepas tu bila tuan-tuan faham makna dia kan, tadabbur makna dia. Jadi dia lain dia punya feel dia tu Lepas tu saya galakkan tuan-tuan ni hafal ayat-ayat Quran, hafal ayat yang panjang-panjang sikit kan. Yang mana macam surah Sabihis tu agak panjang daripada Qul Huwallah kan. Asyik-asyik tuan-tuan baca surah yang sama pendek-pendek Qul Huwallah tu tak adalah sampai saya kata tak boleh, tapi lebih seronok kalau tuan-tuan hafal ayat-ayat yang panjang tau. Lepas tu naik sikit selepas Sabihis tu kan, naik sikit Iqra, lepas tu startlah baca wasyamsi wadduhaha. Ada macam-macam ayat yang tak adalah panjang sangat, kadang setengah surat lepas tu baru masuk yang satu muka surat dan sebagainya. So okey tuan-tuan dah share ke belum? Share di FB masing-masing Okay, kita start. InsyaAllah kita mulakan majlis kita sama-sama baca umul kitab iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dah share, please share kat FB, tolong biar ramai sikit yang yang dapat maklumat tentang kelas kita, insya-Allah. Baik, hari ini kita akan bahaskan ayat yang baru. Kita akan bahaskan ayat yang nombor 13 daripada surah Yasin. Tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun tak apa. Saya share screen, nanti tuan-tuan boleh nampak. Dan ada tempat-tempat tertentu yang saya akan enlarge. So biar tuan-tuan seronok belajar dengan cara ataupun teknik technical. Okay, alright Tak, tuan-tuan. Ini ayat kita ini. Wadrib lahum. Saya baca, tuan-tuan puan-puan semak. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Okay. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Kita tengok makna dia dulu, tuan-tuan, kemudian kita buat sedikit penafsiran, nanti baru kita masuk soal teknikal. Okey, wadrib lahum, wa dan idrib. Idrib buatlah oleh engkau. Idrib ni kalau pukul pun idrib juga tau. Idrib, pukullah dia. Jadi dalam konteks ini bukan pukul lah, buatlah oleh engkau. Buatlah oleh engkau, berikanlah oleh engkau lahum kepada mereka mathalan. Mathalan makna apa? Mathalan ni maknanya perumpamaan ataupun satu perumpamaan. Ashabal qaryati, iaitu kisah tentang para penduduk sebuah negeri. Para penduduk sebuah negeri idza ahal mursalun, ketika telah datang kepada mereka para utusan ataupun para rasul. Jadi Allah Taala sebut kat sini, Muhammad, buatlah oleh engkau kepada mereka, kepada siapa ni? Kepada orang-orang kafir Quraisy yang tak nak terima ajakan Rasulullah itu, sebuah mathalan, sebuah misal, sebuah cerita, sebuah perumpamaan. Tapi ini cerita, sebuah kisah. Misal tu maknanya perumpamaan, tapi sebuah kisah benar sebenarnya. Sebuah kisah tentang ashabal qaryah, penduduk para penduduk sebuah negeri ketika telah datang kepada mereka rasul-rasul ataupun utusan-utusan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam konteks ini Allah menceritakan kepada kita ataupun Allah menyampaikan kepada kita bahawasanya Allah suruh Rasulullah SAW tu tukar teknik penyampaian. Tuan-tuan tengok dia tukar teknik penyampaian kan. Cara dia apa? Cara dia ialah bagi mereka sebuah kisah ataupun bagi mereka sebuah cerita. Cerita macam mana? Cerita dia tentang satu kaum, yang mana kaum ini ketika telah datang kepada mereka beberapa orang utusan, beberapa orang rasul, tuan-tuan. Kalau dalam konteks ayat ini, saya tengok beberapa penafsiran, tapi benda ni tidak ada dalil yang khusus tentang perkara ini melalui hadis Rasulullah SAW. Mungkin ini diambil daripada kisah-kisah Israeliat sajalah. Tapi bolehlah kita bawa dekat sini untuk sekadar untuk pengetahuan kita. Dan benda itu tak penting pun sebenarnya. Ini katanya merupakan kisah umat Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka ni puak-puak hawari, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam, yang dikenali sebagai hawariyin. Dan tempat yang mana peristiwa ini terjadi, ada satu tempat yang disebut sebagai Antaqiyah. Itu kalau bukan bunyi dia. Dan tu sebenarnya tak penting, tuan-tuan. Yang penting ialah kisah dalam ni. Jadi ada para ulama yang tak nak membahaskan tentang tempat, tentang nama, tentang siapa. Sebab Allah tak ada sibuk pun pasal benda tu. Allah nak suruh kita tengok kisah yang ada dekat dalam tu. Itu cuma sekadar pengetahuan, tuan-tuan. Baik, kalau tuan-tuan tengok dalam konteks saya ni, tuan-tuan boleh faham tau. Wahai Muhammad, berilah kepada mereka perumpamaan penduduk sebuah kampung ketika telah datang kepada mereka seorang rasul. Telah datang kepada mereka para rasul. Jadi para rasul ni maknanya ada 3 orang rasul yang datang ke tempat tersebut sebenarnya. Okey. Dalam konteks ini, makna ayat tu tuan-tuan tahu tau. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan, kalau kita tengok dari satu sudut yang lain, kalau tuan-tuan kan selalu kita cerita pasal ulul albab tu kan, tuan-tuan dengar dulu. Dalam konteks ini kalau tuan-tuan tengok, Allah tu seolah-olah dia nak
Rasulullah itu tukar teknik ataupun ubah gaya penyampaian ataupun ubah gaya dakwah berpandukan kepada apa ni, berpandukan kepada siapa yang dia sedang berhadapan. Macam tu itu Allah sebenarnya bukan ajar Rasulullah semata-mata tau. Dia ajar kita juga tuan-tuan nak bercakap dengan anak-anak, tak boleh lah tuan-tuan cakap macam tuan-tuan sedang berbicara dengan staf tuan-tuan contohnya kan, ataupun dengan orang tua tak boleh kalau kita bicara dengan orang tua tak bolehlah kita buat macam kita cakap dengan budak-budak marahlah orang tua ataupun kita sedang berbicara ataupun sedang menyampaikan dakwah kepada orang-orang educated kan. Dia educated dalam bidang dia. Tapi kalau tuan-tuan ada bidang tuan-tuan sendiri, macam mana tuan-tuan nak sampaikan dakwah? Contohnya kan Jadi tak bolehlah tuan-tuan buat dia tu macam tak tahu ataupun macam orang kampung, tak boleh nanti kita macam apa insult dia intelligent kata orang Jawa kan. Ada cara, ada teknik dia. Jadi di sini Allah Taala nak ajar kita sampaikan dakwah sampaikan penyampaian tentang agama dengan tengok siapa kita punya mad'u, tengok siapa kita punya orang yang mendengar gitu. Okey, kalau tuan-tuan nak tahulah tuan-tuan apa ni teknik yang kita gunakan, teknik penyampaian yang kita gunakan, kalau kita pakai cara penceritaan, benda tu sebenarnya sangat berkesan kepada dakwah kita sebenarnya especially kepada orang Melayu tau. Jadi benda-benda yang berkaitan dengan teknikal ni tuan-tuan, kalau kita pandai blend dengan kisah-kisah, jadi baru orang nak dengar. Sebenarnya benda teknikal ni orang tak suka sangat tau. Kan macam tuan-tuan belajar hadis kan. Kalau kita belajar hadis, teknikal hadis ni bukan semua orang yang minat nak belajar. Macam mana hadis tu boleh dikatakan sebagai sahih. Macam mana kemudian daripada sahih tu macam mana dia boleh turun kepada hasan. Lepas tu kita cerita pasal perawi. So periwayat ni daripada tabaqah Ahmad, bila masa periwayat ini diperlukan dalam penyampaian hadis. Lepas tu sejak zaman bila, zaman sahabat ke, zaman tabi'in ke. Jadi bila tuan-tuan dengar macam tu, kemudian hadis-hadis ni, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif ni dibahagikan kepada berapa? Hadis dhaif paling banyak pembahagian dia. Sampai daripada hadis dhaif yang ringan kan, dhaif yang berat, dan ada masuk dalam kelompok hadis yang maudhu' dan sebagainya. Jadi itu hal yang berkaitan dengan teknikal. Panjang pengajian dia tuan-tuan Jadi bukan semua orang minat. Jadi kalau ustaz-ustaz dia datang mengajar dekat masjid, dia cerita pasal hal teknikal, orang berbanding dengan ustaz-ustaz yang datang bawa dalam penceritaan, dalam kisah penceritaan. Jadi ustaz-ustaz yang cerita penceritaan ni yang orang lebih suka. Kadang-kadang ada juga ustaz-ustaz yang merapu juga, dia terbawa kepada benda-benda merapu banyak juga sebab apa tau? Sebab kita tahu tuan-tuan kita tahu bahawasanya terutamanya orang Melayu, kita ni jenis apa tau? Kita ni jenis penglipur lara, tuan-tuan tahu tak? Orang Melayu, orang India apa sama? Tapi kita tak sama macam orang Cina, orang Barat tak. Dia ni lebih kepada fakta. Dia tengok logik, dia tengok fakta. Orang Cina sama tuan-tuan, dia very practical. Tuan-tuan kalau cerita mengapu, dia tak percaya kan? Dia tak percaya. Apa fakta dia? Apa aku dapat? Contohnya. Orang Barat pun sama tuan-tuan Sebab mungkin cara pendidikan dia ke, ataupun mungkin Allah Ta'ala ni, kerana Allah Ta'ala ni menciptakan manusia ni pelbagai tuan-tuan tahu. Tuan-tuan sendiri pun jumpa orang macam-macam perangai tak? Ada yang mulut celupa, ada yang hati baik, ada yang mulut baik tapi hati busuk, macam-macam perangai ada kan. Jadi manusia ni ataupun bangsa-bangsa ni Allah Ta'ala bentuk dia tu dengan bentukan dia yang tersendiri. Tapi kalau untuk orang Melayu khususnya tuan-tuan, kita tak suka fakta sangat kalau tuan-tuan nak tahu. Kalau tuan-tuan nak tahu sebenarnya, orang Melayu ni dia fakta tu nombor 2. Yang penting macam mana storyline dia kita ceritakan. Kalau ada yang ada storyline tu, mesti kita ni disukai ramai dan tengok netizen punya komen macam-macam. Contohnya katalah, kalau seorang artis seorang artis ke ataupun seorang selebriti, tak kira artis ke apa kan, dia apa kita kata dia kahwin kali kedua dia kahwin kali, okey settle lah. Tapi orang Melayu dia suka kalau macam ni kita ceritakan dulu semasa dia mula-mula berkahwin dengan isteri dia yang pertama, kemudian dia begitu bapak-bapak kita cerita, lepas tu sampailah satu masa dia kenal dengan dia kenal dengan seorang perempuan ni, dan perempuan orang Melayu juga suka cerita ni tu. Padahal cerita dia ni kahwin kali kedua, apa masalah dia tuan-tuan? Bukannya benda haram, benda baik, tak ada masalah. Tapi orang Melayu suka cerita ni tu. Tuan-tuan perasan tak, kalau misal kata ada orang yang meninggal, orang yang terkenal meninggal, selalu kalau para wartawan pergi tanya dengan keluarga dia apa tuan-tuan? Yang ini mesti kena ada Dia kata sebelum meninggal tu ada tak apa-apa tanda ataupun apa-apa yang tengok kelainan, nampak?
Orang Melayu ni macam mana pun dia mesti nak pergi pada pengkisahan tu tuan-tuan. Jadi kalau kita sebagai orang yang mengajar ni, kita kena tengok siapa mad'u kita. Kalau ada ustaz-ustaz ataupun pendidik-pendidik yang bertaraf international kan, dia tengok mana dia nak pergi tuan-tuan. Kalau dia pergi dekat area-area yang orang tak suka dengan cerita, dia akan bagi fakta. Tapi kalau dia pergi ke orang Melayu, orang India, orang ni dia suka meleleh. Sebab tu orang Melayu dengan orang India ni dia punya tahap apa kita panggil, tahap penceritaan dia. Tuan-tuan tengok orang-orang tuan-tuan tengok cerita-cerita apa kita panggil, cerita-cerita macam Hindustan kan, kita boleh menangis dunia tuan-tuan ni. Tapi tak semua bangsa yang boleh kita bawa dengan cara macam tu. Okey tuan-tuan sekali lagi saya sebut bahawasanya dalam konteks saya ni Allah Subhanahu Wa Taala nak kita tengok siapa mad'u kita kat orang kampung ke, orang educated ke. Okey. Kita masuk pada hal teknikal kita lah panjang dah kita bahas pasal tu. Alright, kita balik ke ayat kita, kita tengok apa yang kita boleh ambil daripada ayat ni So hari ni saya nak bahas lebih sikit tentang idrib ni. Idrib ni maknanya pukul lah oleh kamu. Ini merupakan fi'il iaitu fi'il amar. Okey, tuan-tuan dengar dulu Kalimat yang pertama wa. Wa maknanya dan. Wa maknanya dan, ini termasuk dalam kita tengok. Wa ni haraf ataf ke haraf istinaf? Haraf ataf ataupun haraf istinaf? Okey, haraf waw ada 5 jenis tuan-tuan Waw ada 5 jenis. Salah satu daripadanya ialah waw kita sebut sebagai waw istinaf. Waw istinaf ni waw permulaan cerita. Kalau ayat ni dia tak ada kesinambungan cerita dengan ayat sebelum, so tiba-tiba ada waw di pangkal ni kan. Jadi waw ni bukan makna dia dan tau, dia waw istinaf. Waw ni ada 5 jenis sebenarnya. Kemudian kalau waw yang penyambung cerita, yes, itu kita panggil waw ataf, waw penyambung cerita Okey, kemudian ni waw istinaf waw permulaan cerita. Apa terjemahan dalam bahasa Melayu? Sebenarnya yang paling tepat dalam bahasa Melayu tak ada, bahasa Melayu moden. Kalau dalam bahasa Melayu lama, waw permulaan cerita ni mungkin tuan-tuan pernah dengar tak? Al-Kisah kan, ataupun sebermulalah Al-Kisah, sang kancil datang beramai-ramai ke bawah duli yang maha. Okey. Ini kita panggil waw permulaan cerita tuan-tuan waw permulaan cerita okey. Waw permulaan cerita dalam istilah nahwu bahasa Arab yang lama dipanggil sebagai waw istinaf Kemudian idrib. Idrib maknanya buatlah oleh engkau, berikanlah oleh engkau dan buatlah oleh engkau. So ini kita panggil fi'il amar fi'il amar. Okey, tuan-tuan dengar dulu Dalam setiap fi'il yang tuan-tuan jumpa wajib kena ada ganti nama diri. So dalam idrib ini ada mu ataupun engkau. Okey, tuan-tuan tengok Kalau tuan-tuan pergi pada pelajaran peringkat pertama, peringkat pertama pelajaran kan bila sampai dekat fi'il saya jelaskan, biasanya pelajaran saya akan jelaskan fi'il ada 3 jenis. Satu fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il amar. Tuan-tuan boleh kenali ketiga-tiga fi'il ini melalui terjemahan kita melalui terjemahan dalam kamus Al-Furqan tu Tuan-tuan dah download ke belum kamus Al-Furqan ni? Kalau belum tolong download tuan-tuan Ataupun kalau tuan-tuan nak beli dalam bentuk buku boleh Ni kalau tuan-tuan nak beli dalam bentuk buku ni pun boleh tapi tuan-tuan ada bayaran lah sebab ni kita nak di dalam bentuk cetakan kan. Ataupun kalau tuan-tuan nak dalam diagram-diagram yang saya sebut tu pun semua ada dekat sini juga tuan-tuan pun boleh minta pada admin kita admin dia nombor dia 0195119 tapi tak payah, tuan-tuan boleh download secara percuma saja kalau tuan-tuan diagram kita ni tuan-tuan boleh print lah, tapi kamus tak boleh print lah, dia ada hak cipta dan sebagainya Tapi kamus Al-Furqan ni kita buat sendiri je, tuan-tuan boleh print dan kalau boleh print color lah, senang sikit dalam tu ialah teknik-teknik pembelajaran yang kita berikan ni, diagram-diagram yang tuan-tuan tengok ni semuanya ada dekat dalam tu. Tuan-tuan pergi dekat ni dia dekat sini semua ni, tuan-tuan pergi dekat www.ustaznasar.com ni. Tengok ni. Ni semua diagram-diagram yang tuan-tuan akan boleh jumpa dekat dalam kita punya website tu. Tuan-tuan boleh download dengan percuma saja Dia tak banyak pun, ada lebih kurang 6 je. 6 diagram saja So tuan-tuan, fi'il ni dia ada 3 jenis nanti tengok Ini diagram peringkat yang pertama tau. Tuan-tuan pergi dekat www.ustaznasar.com, download percuma je Okey. Kalimat perbuatan kita jelaskan pada tuan-tuan ada 3 jenis dalam Quran.
Dia ada fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il amar. Tuan-tuan boleh kenal melalui makna dia. Okey, katalah kita ambil perkataan idrib tu juga. Idrib tu fi'il amar tau, buatlah oleh engkau. Tapi kalau fi'il madhi, engkau telah buat. Kalau fi'il amar, fi'il mudhari', engkau buat. Jadi tuan-tuan boleh tengok melalui terjemahan kita tau. Kalau fi'il amar, buatlah oleh engkau, kan amar kan suruh kan, menyuruh kan. Buatlah oleh engkau, pergilah oleh engkau, makanlah oleh engkau, duduklah oleh engkau, itu fi'il amar. Tapi kalau fi'il madhi dia tuan-tuan, kalau fi'il madhi dia engkau telah buat. Engkau telah, kan buatlah oleh engkau dengan engkau telah buat. Kan beza? Kalau fi'il mudhari' pula present tense, engkau buat, tak ada telah. So, fi'il mudhari' dia engkau buat, fi'il madhi dia engkau telah buat. Fi'il amar dia buatlah oleh engkau. Jadi tuan-tuan boleh tahu melalui terjemahan dia. So dalam konteks saya ni, kalau tuan-tuan tengok, idrib kan, idrib buatlah oleh engkau. Ini dia ayat dia sebentar. Alright, ini dia. Idrib, buatlah oleh engkau. Jadi ganti nama diri, bila tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, ya, pelajaran peringkat pertama, tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dekat dalam ni tau. Dalam ni, tuan-tuan tak payah hafal 14 sebutan untuk kalau fi'il amar tak ada 14, ada 6 sebutan. Tuan-tuan tak payah hafal 6 sebutan untuk fi'il amar, tuan-tuan. Tuan-tuan terus tengok terjemahan dalam kamus kita, terus nampak mu ataupun engkau kat sini. So secara automatik, soalan pertama yang paling susah untuk dijawab, tuan-tuan dah selesai. Kan saya selalu sebut, kalau fi'il ni dia kan ada ganti nama diri tersembunyi dekat dalam dia kan. Kalau fi'il madhi ada 14 sebutan, fi'il mudhari' ada 14 sebutan, fi'il amar ada 6 sebutan. Ustaz, kenapa fi'il amar ada 6 sebutan? Sebab fi'il amar ni fi'il menyuruh. Kita hanya boleh menyuruh orang yang ada kat depan kita ataupun yang sedang berbicara dengan kita. Buatlah oleh engkau, pergilah oleh engkau, pergilah oleh kamu, pergilah olehmu. Duduklah oleh engkau berdua. Jadi dia ada 6 je. Tapi kalau fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' dia boleh ada 14 sebutan. Dia telah buat, mereka telah buat, engkau telah buat, aku telah buat, kami telah buat. Tapi kalau fi'il amar tak boleh. Buatlah oleh aku. Mana boleh? Buatlah oleh aku. Takkan kita nak suruh diri kita sendiri, kita buat je lah kan. Ataupun buatlah oleh dia. Macam mana buatlah oleh dia? Dia tak ada kat depan kita. Kita cuma boleh suruh orang kat depan kita saja. Jadi kalau fi'il amar ni dia ada 6 sebutan saja. Tapi tuan-tuan tak payahlah fikir 6 sebutan ke, berapa sebutan ke, 14 sebutan ke. Sebab tujuan tuan-tuan tahu berapa sebutan untuk hafal dan sebagainya, tuan-tuan nak kena tahu saja apa ganti nama diri dekat dalam ni. Dekat sini ada tulis damu. Sebab tu tuan-tuan tolong download Kamus Al-Furqan kita. Kalau tuan-tuan nak beli secara buku dia macam saya sebut tadi lah. Tuan-tuan belilah. Tapi kalau tuan-tuan nak secara percuma, pergi download. Okey, mu maknanya engkau kan. Okey, sekarang ni dalam pelajaran peringkat kedua yang kalau tuan-tuan pergi dekat Kamus Al-Furqan, tuan-tuan boleh dapat download ni. Download ni secara percuma saja. Bila pelajaran peringkat kedua, tuan-tuan, bila sampai kepada ni peringkat kedua. Tuan-tuan akan nampak ni peringkat kedua, ni diagram yang nombor 2, tak? Diagram nombor 2, peringkat yang kedua. Jadi ni cerita pasal isim, ni cerita pasal fi'il, ni cerita pasal haraf. Ni peringkat kedua punya perbahasan tau. Okey, ni perbahasan dia. Jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, perbahasan dia nanti saya besarkan. Perbahasan dia, cuba tuan tengok. Bila sampai peringkat yang kedua, tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dekat dalam dia. Itu dah settle, tuan-tuan dah tahu. Ustaz, saya dah tahu, Ustaz. Ganti nama diri dekat dalam tu ialah mu ataupun engkau, kan? Idrib tadi. Mana awak tahu? Bacalah dalam terjemahan, tengok. Baca dalam terjemahan ni. Nampak ni? Mu. Terus tahu, mu maknanya engkau. Okey, selesai dah tuan-tuan dah tahu. Ganti nama diri dekat dalam tu ialah mu ataupun engkau. Tuan-tuan dah tahu tu fi'il amar kan? Okey, salah. Okey. Ganti nama diri dia mu, Ustaz. Okey, dalam konteks saya ni, mu ataupun engkau tu dia rujuk pada siapa? Itu soalan yang kedua tuan-tuan kena tanya pada pelajaran peringkat yang kedua. Kemudian tengok-tengok kalau ada maf'ulun bih dekat dalam tu. Jom kita tengok apa ganti nama diri dia sekali lagi, rujuk pada siapa dan tengok maf'ulun bihnya ada ataupun tidak. Okey, tengok lagi sekali tuan-tuan Buatlah oleh engkau, berikan oleh engkau. Engkau tu rujuk pada siapa tuan-tuan? Tuan-tuan kena ingat tahu, Al-Quran ni ialah kalam Allah sedang berbicara dengan Rasulullah SAW. Kalam Allah dia sedang berbicara dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau Allah kata buatlah oleh engkau wahai Muhammad. Jadi mu dekat situ dia rujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Faham tak? So soalan kedua tuan-tuan dah jawab kan. Soalan pertama ganti nama diri dekat dalam tu ialah mu ataupun engkau. Betul kan? Okey, soalan yang kedua, mu ataupun engkau ni rujuk kepada siapa? Ustaz dia rujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Betul ke tidak? Okey, yang ketiga, ada atau tidak maf'ulun bih? Buat apa? Buat apa? Ada tak dia tulis? Buat apa? Ada. Buat apa? Buat misal lah, buat contoh. Buatlah contoh. Buatlah oleh engkau, wahai Muhammad, akan contoh kepada mereka ataupun untuk mereka. Buat apa? Buat kerja? Bukan. Buat apa? Buat kapal? Bukan. Bukan Rasulullah tidak diperintahkan untuk buat kapal. Rasulullah
Diperintahkan buat apa dalam ayat ni? Buat contoh, buat misal. Faham tak? Ini semua kita akan belajar pada peringkat yang ketiga tentang isim dan sebagainya. Kalau isim ni kita tahu dia ni merupakan maf'ulun bih yang kena buat. Tuan-tuan akan belajar pada peringkat yang ketiga. Peringkat ketiga tu sebenarnya peringkat terakhir tau. Jadi apa kriteria untuk sebuah kalimat itu menjadi maf'ulun bih yang kena buat? Okey, kriteria yang pertama dia kena isim lah. Sebab tu ni ada tanwin antara sebabnya lah. Dia ada tanwin dekat sini tuan-tuan. Jadi ini salah satu tanda yang menunjukkan kalimat ini ialah kalimat isim. Okey. Lepas tu apa tanda lain yang menunjukkan ini merupakan maf'ulun bih? Tanda untuk jadi maf'ulun bih dia kena berbaris atas. Ini tuan-tuan belajar pada peringkat yang ketiga nanti saya bawa tuan-tuan. Saya seronok kalau tuan-tuan boleh faham Quran tuan-tuan. Kan kita jumpa dia baris atas kan? Okey, maknanya dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub ialah dia sedang berbaris atas. Ya. Okey. Tanda-tanda mansub yang pertama ni fathah ustaz dia pakai baris atas nak tunjuk dia sedang berpangkat mansub. Okey, penyebab. Tuan-tuan tengok, penyebab yang ketiga maf'ulun bih. Penyebab dia dapat pangkat mansub, penyebab dia baris atas di ujung tu ada 11 sebab tapi dia merupakan sebab yang ketiga, nampak ni? Sebab yang ketiga. Apa dia tulis? Maf'ulun bih. Kalau jadi khabar kana pun kena baris atas, subjek ina pun dapat baris atas, maf'ulun bih pun dapat baris atas, maf'ul mutlak pun dapat baris atas, maf'ul kerana. Ini ada 11 sebab tuan-tuan kenapa isim itu akan dapat baris atas. Jadi sebab masalah itu dapat baris atas ni sebab nombor 3 ni, maf'ulun bih, dia maf'ulun bih. Kita balik ke ayat kita. Tengok ni. Kalimat masalah ni dia dapat baris atas kerana dia merupakan maf'ulun bih kepada kalimat idrib. Buatlah oleh engkau akan perumpamaan. Buatlah oleh engkau akan contoh. So dia dapat pangkat baris atas kerana dia dapat pangkat mansub. Dia dapat pangkat mansub ialah kerana dia merupakan maf'ulun bih untuk kalimat idrib. Itu benda teknikal tuan-tuan. Saya nak dedahkan pada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham kenapa kalimat isim. Ustaz, saya jumpa dekat tempat lain masalun, tempat lain pula masalin, tapi kat sini kenapa dia pakai masalan? Kenapa baris atas? Macam ashab, saya pernah jumpa ashabi ustaz. Yang ni kenapa baca ashabah? Dan kadang-kadang saya jumpa dia ashabu. Kenapa tuan-tuan? Jadi itulah pelajaran kita, pelajaran teknikal. Dan benda tu sangat penting tuan-tuan dalam tuan-tuan memahami bahasa Arab ni dengan detail dan tepat. Tuan-tuan dah share ke belum program ni? Tuan-tuan belum share, tolong saya share, please share sekarang. Tuan-tuan share, bukan susah sangat pun, klik aja kan. Biarlah orang lain pun dapat maklumat tentang bahasa Arab ni tuan-tuan. Janganlah. Sebenarnya tuan-tuan, saya nak bagi tahu ilmu agama ni bukan ilmu eksklusif untuk ustaz-ustaz saja, tak. Ilmu agama Al-Quran ni dia bukan eksklusif tuan-tuan, dia untuk semua orang, dia sesuai untuk semua orang. Tuan-tuan jangan dengarlah dia ustaz kata susah lah apa semua, tak ada. Quran bukan ilmu yang eksklusif tuan-tuan. Semua orang boleh belajar, tak ada masalah. Lagi tinggi tuan-tuan belajar tak ada masalah. Kan kalau saya ajar nanti awak jadi sesat, bohong. Takkanlah tuan-tuan ni bodoh sangat, tak tahu benda tu salah ke, benda tu betul ke, benda tu sesat ke, benda tu tak. Kalau tuan-tuan ada masalah pun kan ada ustaz lain yang tuan-tuan boleh tanya. Jangan tuan-tuan percaya dengan ustaz-ustaz yang menakut-nakutkan tuan-tuan tentang agama ni. Tak ada apa yang ditakutkan tentang agama. Agama ni ialah perkara praktikal dan perkara yang boleh tuan-tuan pelajari dengan mudah. Allah yang declare dekat dalam Al-Quran. Kalau ada siapa-siapa yang ustaz-ustaz kata benda tu susah, ustaz tu pembohong sebenarnya. Allah Ta'ala sebut banyak kali, tuan-tuan baca surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sesungguhnya memang kami pemudahkan Al-Quran itu untuk peringatan. Mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Jadi tiba-tiba kalau ada orang lain kata Quran tu susah, mana ada? Tak, Quran tak susah. Kalau tuan-tuan rasa susah tu mungkin tuan-tuan salah belajar sistem susah, sistem yang susah. Belajarlah sistem yang mudah. Kita kan dah ada cuma saja dekat dalam ni. Kalau tuan-tuan nak belajar secara terperinci dan tersusun dan berjadual, tuan-tuan pergi dekat nombor yang saya berikan tu. Okey. Balik ke ayat kita tuan-tuan Okey. So idrib ni merupakan fi'il amar Dia merupakan fi'il amar, ganti nama diri dekat dalam ni ialah mu ataupun engkau. So engkau ataupun mu ni rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada atau tidak maf'ulun bih? Ada ustaz, masalah ni. Mana awak tahu ni maf'ulun bih? Tengok tanda dia ni ustaz. Baris atas ni menunjukkan dia merupakan maf'ulun bih. Okey, habis lahum, la bagi ini merupakan haraf iaitu haraf jar. Kerjanya haraf baris bawah kan. Okey, kemudian kenapa awak panggil dia haraf baris bawah? Kerana kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Okey ustaz, kenapa saya nampak kalimat home ni dia tak baca dengan homi? Ustaz kata la ni sebagai haraf jar. Kerja haraf jar ialah membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. So kalimat isim selepas la ini ialah home. Habis apa pasal ustaz tak baca la homi? Di mana dia ni fungsi dia sebagai haraf jar membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia? Baik tuan-tuan
Ada satu kaedah yang kita sebut sebagai mabni. Mabni, tuan-tuan tengok. Nanti kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua juga, ni yang kedua tadi kan? Yang kedua ni kan? Ni kalau tuan-tuan download kita punya kamus Al-Furqan, share tuan-tuan siapa yang belum share. Tengok Bila tuan-tuan belajar tentang kalimat isim, kita akan jelaskan isim ni ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu isim biasa. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi ni dia mabni tuan-tuan. Dia mabni. Kalau ini tuan-tuan akan belajar tentang mabni ialah pada peringkat yang ketiga. Tengok Peringkat yang ketiga perbahasan kita tentang baris tau, tentang teknikal kan. Jadi kita sebut, nanti saya kecilkan balik bagi tuan-tuan nampak Kalimat isim, pelajaran isim pada peringkat yang ketiga, kita akan kata isim ni ada dua jenis. Satu isim yang kebal, mabni maknanya. Satu lagi isim yang mu'rab. Mu'rab maknanya boleh ubah baris ataupun tidak kebal lah maksudnya. Okey, kalau isim-isim yang kebal, yang mabni ni, semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. Tengok ni, saya besarkan Semua isim-isim yang kebal ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Yang pertama sekali isim dhamir, isim ganti nama, nampak tak? Betul ke tidak? Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan balik dekat ayat kita, ya. Hum ni dia merupakan isim yang kebal, isim yang mabni. Sebab apa isim yang mabni Ustaz? Sebab dia merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey, kalau macam tu apa gelaran dia? Gelarannya isim ganti nama diri. Jadi semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi, salah satunya isim ganti nama diri itu dia mabni, dia kebal. Jadi kalau kebal maksudnya kalaupun ni la ni haraf jar kerja di membaris bawahkan kalimat isim selepas dia, isim mabni tidak boleh diusik dari sudut baris. Yang boleh diusik hanyalah isim-isim yang biasa. Tengok ni tuan-tuan, ni isim biasa kan. Ni kan tuan-tuan belajar peringkat yang kedua. Ni isim yang ada gelaran dan fungsi kan kita kata dia mabni kan. Yang boleh ubah hanya isim biasa saja tuan-tuan. Nampak? Kalau isim biasa. Faham ke tidak? Isim biasa saja yang dia boleh mansub, marfu' dan majrur dan dibuktikan dengan baris-baris. Tapi kalau isim yang ada gelaran dan fungsi, macam kalimah hum ni tidak boleh. Dia tidak boleh diubahkan baris dia. Okey tuan So tuan-tuan hari ni belajar dua benda tentang idrib merupakan fi'il amar. Lahum. Hum ni maknanya mabni. Nanti saya bahas lagi tentang hum ni. Tuan-tuan jangan risau Okey, masalan ni isim dia merupakan isim biasa. Isim biasa dia sedang berpangkat apa? Dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub di mana? Fathah. Kenapa dia dapat pangkat mansub? Kerana dia merupakan maf'ulun bih untuk kalimat idrib. Ini tadi saya dah jelaskan panjang Okey, ashabal qaryati. Ashabal qaryati. Ustaz ni tuan-tuan ni isim ke fi'il ke haraf ni? Para penduduk, orang-orang yang duduk dekat dalam negeri tu, orang-orang tersebut. Ni isim ke fi'il ke haraf ni tuan-tuan? Sekarang ni tuan-tuan nak tahu isim ke fi'il ke haraf, tuan-tuan kena tengok tanda kan. Mungkin kat pangkal dia ada alif lam Ustaz. Tak ada pula. Ataupun mungkin kat ujung dia ada tanwin Ustaz. Ni pun tak ada lah Ustaz. Ataupun tanda ketiga mungkin ujung dia baris bawah Ustaz. Tak ada juga ni. Ustaz mana saya nak tengok benda tu? Tengok diagram pertama ni. Tanda yang menunjukkan kalimat isim, tanda teknikal dia ada 3. Yang pertama mungkin di pangkalnya ada alif lam. Kalau tak ada pun mungkin di hujungnya ada tanwin. Kalau tidak pun mungkin di hujungnya baris bawah. Tapi kalau tengok kalimat ni, ashabi ni satu pun tak ada Ustaz. Alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada, baris dia baris bawah. Tentang fi'il tak Ustaz? Mana ada fi'il? Para penduduk, orang-orang yang duduk, bukan fi'il, bukan dia duduk, aku duduk, engkau duduk, mereka duduk. Ini para penduduk, orang yang duduk tu. Ini sebenarnya ialah kalimat isim tuan-tuan. Okey, macam ni tuan-tuan nak tahu di kalimat isim tak ada tanda pun, tengoklah balik benda lah ni. Yang keempat apa? Makna, nampak tak? Makna memainkan peranan. Memainkan peranan juga bahawasanya kalimat tu kalimat isim atau yang lain-lain. Faham tuan-tuan Ini dari segi makna dia merupakan kalimat isim. Sebab nanti kita akan belajar. Ini ialah mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi kalau ini mudhaf, tak boleh ada alif lam dan tak boleh ada tanwin. Dan baris dia pun kadang-kadang pun bukan baris bawah. Itu kita akan bahas kemudian. Sebab tu saya kata salah satu daripada cara nak tahu isim ataupun fi'il ataupun haraf melalui makna. Okay, sekali lagi saya ingatkan tuan-tuan, tolong share di FB tuan-tuan masing-masing biar sahabat tuan-tuan tahu kita sedang bersiaran sekarang Okey, al-qaryati ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Confirm ni kalimat isim Ustaz ada 2 tanda. Yang pertama alif lam di pangkal, yang kedua baris bawah di hujung Kemudian if ni ketika. Tuan-tuan, ketika ni juga merupakan kalimat isim. Dia ni merupakan kalimat isim tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. Tengok ni peringkat kedua pembelajaran Dia merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi. Ya.
Gelarannya apa? Isim zaraf ataupun isim ruang. Sebab if ni ketika ataupun apabila. Dia termasuk dalam kelompok kalimat isim, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. So gelarannya ialah isim zaraf ataupun isim ruang. Isim ruang ada dua, satu ruang masa, satu ruang tempat. So ketika ni merupakan isim ruang masa ataupun isim zaraf masa. Kemudian ja'a, ia telah datang. Tengok ada ia, ada telah. Ja'a ni isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Otomatik tuan-tuan tahu. Ustaz ni kalimat fa'il, iaitu fa'il madhi. Kan? Okay, kalau fa'il, apa ganti nama diri dia? Ia. Ya, ia rujuk pada siapa? Tu nanti kita bahas lah. Kemudian ha ni nya nya ni dia merupakan kalimat isim, diisim ganti nama diri juga. Kemudian al-mursaluna. Mursaluna para rasul ataupun rasul-rasul, utusan-utusan. Ini merupakan kalimat isim, tanda isim dia ada alif lam di pangkal kalimat. So tuan-tuan, itulah perbahasan kita hari ini. Ya, dan tuan-tuan tolong share. Tuan-tuan dah share ke belum ni? Tuan-tuan tolong janganlah lupa share. Biar ramai kawan-kawan tuan-tuan pun dapat enjoy pelajaran tentang surah Yasin kita. Okey, sekarang ni saya nak tanya sebagai ulul albab, apa kenapa Allah Taala sampaikan ayat tu pada kita tadi? Kita dah bahas panjang kan, sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak kita pelbagaikan uslub dakwah. Nak kita pelbagaikan uslub dakwah. Dan ada di kalangan pendengar-pendengar, kebanyakan daripada pendengar-pendengar terutama kita di Malaysia, kita ni memang suka jenis penceritaan. So tak ada salah pun, asalkan jangan membohong sudah. Kecuali kalau tuan-tuan nak cerita sesuatu yang tak pernah berlaku, tuan-tuan beritahu saya dengar, saya tak tahulah kisah ni betul ke tidak, tapi yang penting kita ambil lah kebaikan daripada kisah ni. Tiba-tiba ada seorang anak, dia dahaka kepada mak dia dahaka kepada bapak dia, ataupun ada seorang anak ni, dia jaga mak bapak dia, dia ingat dia dapat masuk syurga, tapi rupanya mak bapak dia takut sangat dengan dia, tak bagi jumpa dengan adik-beradik lain contohnya kan, tak bagi jumpa dengan anak-anak buah yang lain. Orang-orang ni kisah yang kita bawa, tak kira lah kisah tu betul atau tidak, tapi kita kena bagi tahulah, kita kena bagi tahu. Yang penting kita ambil pengajaran daripada kita sebab. Ataupun ada seorang ni yang hafal Quran, tapi dia ni jenis tidak mengamalkan apa yang dihafal daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi keadaan dia ni, jadi tuan-tuan boleh cerita, tuan-tuan boleh cerita. Sebab bila kita guna teknik penceritaan tu, memang orang akan suka dengar. Sebab tu kalau ustaz-ustaz yang ngajar itu, pendengar dia peminat dia akan cukup ramai berbanding dengan ustaz-ustaz yang mengajar hal-hal teknikal tentang agama ni, tuan-tuan. Jadi kalau ustaz-ustaz yang mengajar hal teknikal macam saya ni, kita gabungkan antara teknikal dengan penceritaan tu supaya pelajar-pelajar kita ni berminat untuk tahu teknikal macam mana Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu berfungsi. Itu kita panggil antara ilmu usul, ilmu asal. Macam mana kita nak faham. Dia ada usul tafsir kan, dia ada usul hadis, dia ada usul Al-Quran. So kita ni salah satu daripada usul Al-Quran, ilmu usul untuk memahami Al-Quran. Itu ilmu bahasa Arab. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan, dan insya-Allah nanti kita jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa share tuan-tuan. Dan siapa yang nak belajar dengan kita, tuan-tuan boleh pergi ke nombor yang tertera tu nanti. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.